Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa khabar warga net sekalian? Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berjumpa lagi dalam segmen Hijrah Kasih, anjuran NGO White Heart dan juga Kenangan Studio. Dan hari ini kita nak bincang tentang beberapa perkara, beberapa tips yang perlu kita lakukan sempena Ramadan di dalam PKP. So, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali ialah sebelum sampainya bulan Ramadan ni kita kena pasang niat lah. Sebab niat ni dia merupakan satu persediaan sebelum kita buat sesuatu perkara tersebut. Jadi kita lebih bersedia dalam menghadapi apa yang kita nak lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Dan sebagai ibu bapa adalah satu perkara yang sangat wajar untuk kita sentiasa bercakap kepada anak-anak. Tak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. So bila kita sering bercakap, maknanya anak-anak tu dia dah macam ada satu persediaan. Dalam masa yang sama kita juga perlu ingatkan kepada anak-anak bahawa kita akan berpuasa dalam tempoh PKP yang mana keadaannya mungkin akan lebih sukar. Jadi kita ingatkan pada mereka tentang roh Ramadan itu. Sebenarnya Ramadan itu sendiri untuk membangkitkan roh. Sebagai seorang Islam perlu ada rasa ihsan kepada saudara Islam kita yang lain. Jadi di sana Ramadan itu akan lebih bermakna. Yang kedua, kita boleh gunakan waktu ini untuk tingkatkan kualiti ibadah sesama keluarga kita lah. Selama ni kita ni kesibukan. Ayah bekerja, ibu bekerja, anak-anak sibuk kat sekolah. So kita biasanya tidak ada quality time melainkan hujung minggu. So bila kita dapat waktu yang macam ni, kita manfaatkan sungguh-sungguh lah. Kita gunakan waktu ini untuk kita meningkatkan kualiti ibadah keluarga kita. Antara perkara yang kita boleh buat, yang pertama kita boleh bertadarus. Jarang sekali kita bertadarus dengan seisi keluarga. Biasa kita bertadarus dengan kawan-kawan sepejabat ataupun rakan-rakan di masjid. Tapi inilah masa yang kita boleh gunakan. Apa kata kalau kita bertadarus satu family? Kita ambillah satu waktu selepas solat, contohnya lepas subuh ke, lepas zuhur ke, kita ambil surah dan kita baca sesama seisi keluarga. Selain daripada itu, kita boleh tingkatkan kualiti ibadah dengan cara solat fardu berjemaah, kita boleh solat sunat tarawih berjemaah dan kita boleh buat amalan-amalan sunat. Dan sebenarnya bila kita nak buat perkara-perkara macam ni, kita tak perlulah fikir benda yang besar-besar. Cukup kita buat satu benda yang simple tapi kita buat secara istiqamah. Kerana kadang-kadang ada orang sangka dia akan masuk dalam syurga kerana amalan yang besar-besar. Rupanya dia masuk dalam syurga kerana amalan yang kecil tetapi dibuat secara istiqamah. Dan ada pula orang sangka dia akan masuk dalam neraka kerana dosa-dosanya yang besar. Rupa-rupanya dia masuk dalam neraka kerana dosanya yang kecil tetapi dibuat secara istiqamah. So everything is count. So kita kena ingat tu. Tips yang ketiga ialah kita boleh tingkatkan kualiti ilmu. Antara yang boleh saya cadangkan, apa kata kalau dalam tempoh PKP ni kita ambil satu waktu untuk kita baca hadis bersama keluarga kita. Dalam satu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi pernah menyatakan bahawa jangan jadikan rumah kamu sebagai tanah perkuburan. Maknanya jangan sampai rumah kita tidak ada keberkatan ibadah. Sebab setiap kali kita beribadah di suatu-satu tempat, tempat itu akan menerima keberkatannya. Oleh yang demikian, dekat rumah kita ni biasanya kita baca Quran, biasa kita sembahyang sunat. Tapi pernah tak kita baca hadis dekat dalam rumah? Tak ada kan? Barangkali sudah lebih daripada setahun, barangkali sudah lebih daripada 5 tahun, barangkali sudah lebih daripada 10 tahun rumah kita tidak pernah dibacakan hadis. Padahal sebenarnya hadis itu merupakan satu sumber Islam yang sangat penting. Dia adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Jadi apa kata selepas daripada ini, kita manfaatkan waktu ini, kita ambil satu waktu. Kalau tadi kita dah tadarus selepas zuhur, kita ambillah lepas asar ke, lepas maghrib ke, kita baca hadis. Dan saya perlu ingatkan, bila kita baca hadis mesti baca matan dia, mesti baca bahasa Arab dia, kemudian baca bahasa Melayu. Kenapa kita mesti baca bahasa Arabnya? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan bahawa apabila kita rajin mendengar, lebih kurang maksudnya, apabila kita rajin mendengar hadis, pendengaran itu dapat memperelokkan akhlak. Bagaimana akhlak kita akan elok, bagaimana akhlak anak-anak kita akan elok, itu urusan Tuhan. Yang penting, kata Nabi, kalau kita banyak dengar hadis, automatik akhlak kita akan elok. So kita bacalah hadis. Antara kitab hadis yang boleh saya cadangkan, kita boleh gunakan hadis Fadailul A'mal sebagaimana yang digunakan oleh golongan tabligh, ataupun kita boleh guna hadis 300 hadis sahih
karangan Dr. Zahazan kerana di dalamnya ada hadis-hadis yang simple sesuai untuk kehidupan hari-harian, ada amalan-amalan yang mudah yang kadang-kadang kita beramal tapi kita tidak punya ilmu mengenainya. So bila kita selepas daripada ini kita ada ilmu mengenainya, kita amal, mungkin dia akan lebih memberi kesan dalam amalan kita tadi. Selain daripada membaca hadis, waktu yang macam ini juga kita boleh gunakan untuk cek bacaan anak-anak. Contohnya bacaan solat. Saya yakin anak tuan-tuan dan puan-puan, warganet sekalian, mereka dah pandai baca Fatihah, mereka dah pandai baca tahiyat, bacaan solat, dah tak ada masalah. Tapi bagaimana kualiti bacaan tersebut? Barangkali mereka baca tapi ada kesalahan-kesalahan bacaan. Kalau di sekolah cikgu mungkin tak dapat cek secara spesifik. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita cek. Nanti di hari akhirat pun anak-anak tu bukan di bawah tanggungjawab cikgu. Nanti Allah tanya mak bapak dia. Jadi kita ambil waktu ni, kita perbaikilah. Sebab kalau sembahyang dia betul, dan sembahyang ni betul, dia bermula dengan bacaan-bacaan yang betul. Kalau sembahyang dia betul, automatik dia akan jadi manusia yang baik, kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam masa yang sama, ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita upgrade rukun Islam, rukun iman, perkara-perkara yang perlu dia tahu dalam hidup yang very simple. Tak payah tinggi-tinggi, very simple. Tanya mereka rukun Islam ada berapa, minta mereka sebutkan satu persatu. Kemudian tanya mereka rukun iman ada berapa, minta mereka sebut satu persatu. Dan yang lebih penting, cuba detailkanlah. Contoh macam kalau rukun iman, percaya, beriman kepada Allah, tanya dia nama Allah dalam Al-Quran ada berapa, supaya dia ada pengetahuan itu. Kalau dia tak tahu, kita beritahu ada 99. Oh, baru dia tahu. Kemudian kalau kita kata percaya kepada kitab, tanya dia kitab ni yang diturunkan ada berapa, mushaf yang diturunkan ada berapa. Ini benda simple dalam kehidupan yang orang selalu abai. Dia benda yang sangat penting sebab dia rukun dalam agama kita. Dia adalah rukun Islam, dia rukun iman. Anak-anak sekarang, mereka ni lebih mahir, lebih mendalami watak-watak dalam ataupun karakter-karakter dalam game berbanding apa yang sepatutnya. Itu tidak menjadi kesalahan, tetapi inilah waktu yang sesuai untuk kita detailkan apa yang mereka tahu tentang rukun iman dan rukun Islam. Saya yakin kalau dekat sekolah, cikgu akan terangkan juga, tapi ada anak murid yang ramai dan waktu yang sangat terhad. Yang kelima, tips yang kelima, ini adalah waktu kita kena memperbanyakkan taubat. Seringan-ringan taubat itu ialah dengan mengucap istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian kita bolehlah lakukan taubat itu dengan solat sunat taubat, dan mungkin kita boleh buat seksi keluarga, dan kita kena terangkan pada family kita bahawa pentingnya taubat. Satu lagi mengenai taubat ialah kita kena faham bahawa taubat dia bukan permasalahan usia. Sebab ramai orang kata tak apa, nanti besok aku dah tua baru aku taubat. No. Taubat bukan permasalahan usia. Taubatlah permasalahan manusia. As long as kita ni manusia, selagi itulah kita melakukan kesilapan. Dan Nabi SAW dia menyatakan dalam satu hadis, innal insana la yakhlusu minal khata'in wa khairul khata'in at-taibun. Manusia itu tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Jadi sebelum kita melakukan kesalahan, kita dah taubat terlebih dahulu, dan kita tahu, kita dah ada pengetahuan bahawa Nabi SAW itu sendiri adalah manusia yang tidak melakukan kesilapan, adalah manusia yang maksum. Tapi Nabi itu sendiri taubat sekurang-kurangnya 70 kali. Ada riwayat kata 70 kali, ada riwayat kata 100 kali setiap hari. Padahal dia Nabi dan dah dapat tiket percuma masuk dalam syurga yang paling hebat sekali, tapi dia masih bertaubat. Kita macam mana? So ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita duduk, muhasabah diri. Kita ada masa yang sangat luas. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan kata orang tu terlalu sibuk dengan media sosial, terlalu sibuk dengan TV, terlalu sibuk dengan hiburan, terlalu sibuk buat TikTok. Tapi benda yang lebih penting iaitu tugas kita sebagai manusia sebelum berjumpa dengan Allah untuk menjadi manusia yang tidak membawa apa-apa bebanan ketika bertemu dengannya, kita abaikan. Jadi ini adalah nasihat saya lah untuk tips yang kelima. Tips yang keenam, ini adalah waktu untuk kita tidak melupakan golongan-golongan yang susah. Alhamdulillah di Malaysia kita telah diberi sedikit kelonggaran oleh kerajaan, malah telah dibantu oleh kerajaan. Malah apa yang ditawarkan oleh kerajaan di Malaysia ni antara yang terbaik sebenarnya dalam dunia. Kalau kita lihat di Eropah, ada keluarga yang dapat jumlah wang yang sangat besar. Kalau di New Zealand mereka dapat satu family $86,000. Kita tak dapat $86,000 dan kita tak perlu pun $86,000. Tapi secara holistik, Malaysia adalah tempat yang kata orang tu mendapat bantuan kerajaan yang terbaik secara holistik, dengan penangguhan moratoriumnya, dengan penangguhan bayaran levinya, dengan
gaji jalannya, dengan bantuan untuk keluarga-keluarga dan macam-macam lagi pertolongan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Jangan banyak merungut, kerana bila kita merungut nanti Allah tarik, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kata Allah, nanti Allah tambah lagi. Ini merupakan nikmat yang sedikit pun kalau kita menafikannya merupakan satu dosa. Jadi apa saja kita dapat, jangan dengki orang lain. Yang penting kita syukur pada Allah SWT, kita sebenarnya lebih baik. Di negara-negara lain sekarang ini, rakyatnya sudah mula bunuh diri. Di Eropah ramai dah mula bunuh diri kerana kesusahan dan kesempitan hidup. Di Malaysia alhamdulillah, hatta gelandangan pun mendapat bantuan daripada kerajaan. So bila kita mendapat bantuan macam ni, kita ada lebihan yang lebih, maka saya sangat menggalakkan bersedekahlah. Kerana bila kita bersedekah, kehidupan kita akan jadi berkat, Ramadan kita akan jadi lebih hebat. Kemudian dalam masa yang sama, percayalah, rezeki kita akan ditambah. Kalau tak di dunia, di akhirat. Dan biasanya di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita tidak mampu beri yang besar-besar, kita berilah apa yang kita mampu. Ingat, contohnya kita boleh lihat dalam kampung kita. Dalam kampung kita, kita kenal siapa ibu tunggal, siapa orang susah, kita bantulah sedikit, tak banyak pun sedikit. Dalam masa yang sama, kalau adik-beradik kita ada yang susah pun kita bantu. Bila kita bantu adik-beradik kita, kita telah pun bersedekah. Dalam masa yang sama kita dapat pahala dalam mengeratkan tali silaturahim. Jadi itu beberapa tips. Sebelum saya tamat, jangan lupa untuk mendoakan frontliner yang sekarang ni bertungkus lumus, bertugas untuk memastikan negara kita dapat berjalan dengan keadaan yang baik sekali. Dan terima kasih kepada frontliner sekalian, dan kepada para frontliner, tolong jangan merungut, sebab apa yang kamu lakukan merupakan satu jihad. Kita tidak berjihad mengangkat pedang melawan musuh di medan perang, tapi pahalanya sama. Kita mungkin tidak syahid saat ini, tetapi pahala syahidnya kita telah pun dapat. Jadi terima kasih pada frontliner sekalian, warganet, sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.